Bismillahirrahmanirrahim. Neraca menimbang amal, al-mizan. Di antara perkara yang wajib kita beriman dan percaya, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat, ialah adanya al-mizan, neraca menimbang amal manusia. Neraca yang disediakan oleh Allah menghisap segala amal dari sekecil-kecil amal, walaupun sebesar zarrah, habub yang paling halus, hinggalah sebesar-besarnya, bagi membuktikan betapa maha adilnya Allah bagi menjatuhkan hukuman ke atas seseorang hamba-Nya pada hari kiamat. Bermula dengan hisab, adanya saksi, suratan amal, kemudian ditimbang pula manakah lebih berat di antara amal baik dan amal jahat. Di mana al-mizan ditimbang amal manusia, termasuk dalam bukti dan dalil maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sahaja dikira amal-amal manusia baik dan buruk, diadakan saksi daripada malaikat, manusia, diri sendiri, dan makhluk yang lain. Catatan amal yang ditulis oleh malaikat ditambah dengan ditimbang pada amal itu. Berhubung dengan mizan, Allah Ta'ala berfirman, wa nad'u al-mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Surah Al-Anbiya ayat 47. Artinya, kami akan memasang neraca timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu seberat biji sawi pun, kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Ayat ini menegaskan betapa Allah hisab amal manusia dengan ditimbang. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Suratul Mu'minun ayat 102 hingga 103. Artinya, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka, yakni mereka yang ringan amalnya, merugikan diri sendiri, kekal di dalam neraka jahanam. Firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Artinya, maka adapun orang-orang yang berat timbangan baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ini semuanya menyatakan bagaimana ditimbangkan amal baik dan amal jahat yang dibawa oleh seseorang manusia di masa dia ada di atas dunia. Yang perlu ditimbang ialah orang-orang mukmin, orang-orang mukminin
yang mencampur amalan yang baik dan amalan yang jahat. Yang ditimbang ialah orang-orang yang beriman saja. Maka ada pun orang-orang kafir, maka nasibnya malang sekali. Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid lahu syai'a wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab." Surah An-Nur ayat 39. Artinya, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana, alang-alang di tanah yang datar. Iaitulah yang dapat kita tengok di padang atau jalan raya waktu tengah hari daripada jauh, bila panas nampak macam air, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun, dan didapati ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Begitulah amalan orang kafir sia-sia pada hari kiamat. Maksudnya amalan yang baik yang dibuat oleh orang kafir tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan bayangan air yang dilihat waktu tengah hari di tempat yang jauh. Bila pergi tidak ada air pun. Firman Allah taala, "Wa qadimna ila ma amilu man amila faj'alnahu haba'an mansura." Suratul Furqan ayat 23. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Lalu Tuhan jadikan sia-sia amal baik yang dibuat oleh orang kafir, kerana tidak ada asas iman dan Islam di dalam dirinya. Di sinilah kitab-kitab fiqh menyebut syarat sah semua amalan. Syarat sah sembahyang, syarat sah puasa, syarat sah haji, zakat. Yang pertama ialah Islam. Islam menjadi syarat yang paling penting kepada amal manusia. Adapun masalah niat itu khilaf ulama. Di mana letaknya niat? Letaknya niat menjadi khilaf. Sama ada telajak dulu, telajak kemudian, di masa itu tidak menjadi masalah banyak. Itu khilaf ulama. Apa yang tidak ada khilaf ialah Islamnya orang yang buat amal itu. Kalau orang buat amal itu Islam, maka amalnya diterima oleh Allah. Kalau orang buat amal itu batal Islamnya, ditolak oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Suratul Kahfi ayat 105. Artinya, mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, tak percaya pada ayat-ayat Allah yang dibaca pada mereka di atas dunia ini, dan kafir terhadap perjumpaan dengan dia hari kiamat pun tak percaya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Amalan mereka tidak ada harga sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berapa bilion, berapa triliun yang dia belanja, kalau tak ada amal, ditolak Allah Ta'ala. Buat haji, buat umrah beratus kali pun, kalau Islamnya batal, ditolak amalnya. Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahawa amalan-amalan orang-orang kafir tidak perlu ditimbang lagi, kerana sudah pasti menjadi ahli neraka dan tiada faedah ditimbang lagi. Bila amalan mereka tak ada makna apa-apa, macam habuk, macam debu, tak ada guna ditimbang. Seterusnya, neraca itu mempunyai dua ceper, yakni dua daun. Yang satu bercahaya, iaitu disediakan untuk amalan-amalan yang baik, letaknya di sebelah kanan. Dan yang satu lagi gelap, letaknya di sebelah kiri, iaitu untuk letakkan amalan-amalan jahat. Disebut dalam hadis,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha bukan innaha ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حين يقال ها اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري bukan zahra buang ni ta'ir بين ظهري جهنم متى يجوز أخرجه أبو داود. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya aku teringatkan aku, kata Aisyah, lalu aku menangis. Rasulullah SAW bersabda, apakah sebabnya kamu menangis? Aku berkata, aku teringatkan aku, lalu aku menangis. Adakah kamu teringatkan isteri-isteri kamu pada hari kiamat? Tanya Aisyah. Sabda Rasulullah SAW, adapun pada 3 tempat seseorang itu tidak ingatkan seorang yang lain. Ada 3 tempat Nabi kata, tempat ni tak ingat pada sesiapa. Suami tak ingat pada isteri, isteri tak kenal suami, anak ibu bapa adik beradik tak ada kenal lagi. Tak boleh nak buat apa. Ketika timbangan amal, ketika amal manusia ditimbang, sehinggalah ia tahu adakah ringan timbangan amalnya atau berat. Ketika berterbangannya suratan amal, sehinggalah ia tahu jatuhnya suratan amal itu di sebelah kanan, kiri atau belakang. Ketika melalui sirat, apabila dibentangkan di atas neraka, sehinggalah ia melaluinya. Maknanya tempat-tempat ini masing-masing bawa diri masing-masing, tak boleh tolong di antara satu sama lain. Ketahuilah, sesungguhnya yang diletakkan di atas neraca timbangan itu ialah amalan. Setiap amal baik ada timbangannya, begitu juga setiap amal jahat ada timbangannya. Di antara amal soleh yang berat timbangannya pada hari kiamat nanti ialah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang diucap oleh seseorang Islam, seorang yang nak masuk Islam. Ini kalimah yang paling berat ditimbang pada hari kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh hadis berikut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijilla kullu sijillin mithla maddil basar thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'an azalamaka katabati al-hafizun fayaqulu la ya rab fayaqulu abalaka udrun aw hasanatun fayaqulu la ya rab fayaqulu bala inna laka indana hasanatan wa innahu la zulma alayka al-yawma فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات هذه بوالد مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتخلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia ada 2, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr. Kalau ada wa lepas ra tu Amr, kalau tak ada ra tak ada wa Umar. Dua-duanya sahabat Nabi.
min fuqaha'is sahabah, termasuk di kalangan ulama sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi keistimewaan menyelamatkan seorang dari umatku di tengah khalayak yang ramai pada hari kiamat. Allah Ta'ala, Nabi menceritakan, Allah Ta'ala beritahu bagaimana seorang kalangan umat aku diselamatkan pada hari kiamat. Berlakulah dibentangkan amalannya dengan 99 gulung suratan amal, tiap-tiap satu gulung panjangnya sejauh mata memandang. Ada 99 kertas, tiap-tiap satu kertas tu sayup mata memandang. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, adakah engkau hendak menafikan sesuatu dari apa yang ada dalam suratan ini? Nafi ke benda yang ada? Ini amal yang jahat, semua jahat belaka. 99 suratan amal, tiap-tiap satu sayup mata memandang, penuh dengan amal jahat, tak ada amal baik. Tuhan tanya munak nafi ini, adakah penulis-penulisku yang aku tugaskan menjaga amalmu itu telah menzalimimu? Adakah malaikat zalim terhadapmu? Malaikat catat tak betul, Tuhan kata. Malaikat buat tak betul, tulis tak betul. Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku, tidak betul. Ini amal saya sungguh jahat. Saya ini jahat sungguh. Tuhan berfirman kepadanya, kalau demikian, maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk melepaskan diri? Tuhan tanya, ada tak hujah boleh lepas diri daripada amal jahat ini? Ada ke tidak? Ia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku, tak ada. Memang semua amal jahat ni saya buat wahai Tuhan. Tidak ada hujah lagi, tak ada jawab. Tuhan berfirman, ya ada. Tuhan kata ada. Sebenarnya engkau ada mempunyai satu kebaikan yang tersimpan pada kami. Ada satu kebaikan yang ada padamu yang aku simpan, Tuhan kata. Dan sebenarnya engkau tidak menanggung sebarang kezaliman pada hari ini. Engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu dikeluarkan untuknya sehelai kertas kecil yang bertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja. Di atas dunia dia Islam, dia mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya. Itu saja yang ada pada dia. Sembahyang tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, penuh dengan amal yang jahat. Maka Tuhan berfirman kepadanya, pergilah hadir melihat timbangan amalmu. Pergi bawa surat ni, timbang amalmu, Tuhan kata. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, apakah nilaian kertas yang secebis ini berbanding dengan suratan jahat amalku yang bergulung-gulung itu? Nak buat apa wahai Tuhan? Nak buat macam mana wahai Tuhan? Kertas kecil ini nak timbang, tak jadi apa dengan amal-amal jahat yang banyak saya buat itu wahai Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepadanya, walau bagaimanapun sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Tuhan kata, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Nabi SAW bersabda, kemudian suratan amal yang bergulung-gulung itu diletak pada sebelah daun neraca. Diletakkan 99 amal, tiap-tiap satu sayup mata memandang, pada sebelah daun neraca daging. Dan kertas kecilnya diletakkan pada neraca yang sebelah lagi, kalimah syahadah yang diucap diletak pada sebelah lagi. Lalu suratan amal buruknya terangkat ringan, dan kertas yang secebis itu berat menurun, kerana tidak ada sesuatu pun yang boleh menjadi berat berbanding dengan apa yang mengandungi nama Allah. Dengan sebab itu dia selamatkan oleh Allah dengan sebab dua kalimah syahadah. Di sini kita disuruh supaya memelihara dua kalimah syahadah. Jangan buat perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah.
Banyak kalangan kita hanya belajar yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan haji, yang membatalkan puasa. Hak tu kita jaga sangat. Tetapi yang membatalkan dua kalimah syahadah, kebanyakannya tak belajar, tak tahu kala, tak tahu apa. Membatalkan dua kalimah syahadah ialah perkara yang membatalkan iman seseorang. Bila dia tak percaya pada Allah Ta'ala, tak percaya pada mana-mana sifat Allah Ta'ala, tak percaya pada mana-mana ayat Allah Ta'ala, firman Allah, hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada hukum yang wajib, yang sunat, yang haram, yang haruh, yang makruh. Kalau dia tak percaya salah satu daripadanya, maka batallah dua kalimah syahadahnya, tak jadi apa. Dua kalimah syahadah dia tak diterima pada hari kiamat. Dengan syarat dia buat perkara yang batal dua kalimah syahadah itu dengan tahunya, dengan pengetahuannya, dengan mengertinya, saja nak cabar Islam, nak cabar Allah, nak cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang jahil, sungguh-sungguh dia jahil, sungguh-sungguh dia bebal, sungguh-sungguh dia bodoh, sungguh-sungguh dia tak tahu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana ada orang-orang yang kadang-kadang dia menghina hukum Islam, dia mencela hukum Islam. Bila kata-kata mengucapkan dia jadi kafir, melenting, marah dia, menandakan kejahilannya, menandakan kebebalannya, menandakan tak tahunya. Tapi ada orang dia kata kok pandai aku lah nak jadi kafir. Dia jawab begitu. Aku nak, memang nak jadi kafir, kata dia. Macam mana pun aku tak percaya. Hak ni punuh ranah hak yang macam ni. Yang tak punuh ranahnya ialah kerana kejahilan dan kebebalannya. Orang yang masih ada imannya melakukan perkara yang membatalkan kerana jahilnya, mungkin dan ada harapan diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimah syahadah ni hendaklah dipelihara oleh tiap-tiap orang Islam. Kena jaga betul-betul, jangan buat perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah, sama ada dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun dengan i'tiqad dalam hati. Ucapan dan perbuatan orang boleh nampak, kalau dia bercakap ataupun dia buat seperti menyembah berhala, menyembah salib, menyembah makhluk yang lain daripada Allah, itu perbuatan. Dia buat dengan tahu dia, maka batal dua kalimah syahadah. Begitu juga kalau dia bercakap perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah, hendaklah dia buktikan. Kalau negara-negara Islam, maka dibawa di hadapan hakim kena siasat. Dia kata begitu tu kerana jahil ke kerana dia memang sungguh. Kalau kerana sungguh, dijatuhkan hukuman murtad. Kalau kerana jahil, suruh dia bertaubat pada Allah Ta'ala, balik ke pangkal jalan. Itu caranya. Kerana dua kalimah syahadah ni sangat penting bagi seseorang pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in yudha'u fil mizan yawm al-qiyamah afdal min khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang ditimbang pada hari kiamat lebih berat dari akhlak yang baik, dari perangai yang baik. Di antara amalan kebaikan timbangannya pada hari kiamat selepas dua kalimah syahadah
ialah akhlak yang baik, perangai yang baik dalam hubungan kita dengan diri kita, dengan anak isteri keluarga kita, dengan jiran, saudara mara, dengan manusia seluruhnya. Perangai baik yang wajib kita kena jaga. Perangai yang baik, banyak perangai yang baik ini, akhlak yang baik dalam hubungan kita dengan orang, lebih lagi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu hanyalah satu perasaan sahaja, tetapi ditulis oleh malaikat. Walaupun hanya satu perkataan sahaja ataupun perbuatan sahaja, termasuk dalam perkara akhlak ataupun perangai yang baik, ditulis oleh malaikat amal kebajikan yang berat pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tertinggal tu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi dulu, lepas subhanallahil azim. Akhrajahu Ahmad wa Syaikhani, yani Bukhari dan Muslim, wa Tirmizi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua kalimah yang ringan disebut dengan lidah lebih berat pada neraca timbangan dan dikasahi oleh Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu dua kalimah itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Setengah ulama mengulangkannya 3 kali, dan ada yang mengulang sampai 100 kali sehari sebut perkataan ini. Perkataan ini perkataan yang mudah, tapi timbangan pada hari kiamat sangat berat. Subhanallah wa hamdihi, maha suci Allah dan dengan segala kepujiannya. Subhanallahil azim, maha suci Allah, Tuhan yang maha besar. Mizan, timbangan, neraca timbangan adalah di antara perkara yang mesti dihadapi pada hari kiamat. Dan ada di kalangan manusia orang yang sangat berhajat kepada syafaat yang menolongnya. Terdapat di kalangan manusia orang yang amal kebajikannya ringan, amal jahatnya berat. Dia memerlukan pertolongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang boleh memberi syafaat. Di antara yang boleh beri syafaat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri syafaat pada umat dia. Di sinilah kita disuruh berselawat banyak-banyak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya disebut dalam hadis, kita menjawab bang azan dan iqamah, punya doa selepas itu. Doa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Barang siapa yang menjawab azan, menjawab bang dan doa dengan doa itu, diwajibkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Benda itu barang je, kecil je. Banyak kalangan kita buat mudah-mudah je. Tapi amalan ini amalan yang mewajibkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang boleh memberi syafaat. Beliau menghadirkan diri di sisi mizan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Di mana Nabi duduk dekat mizan, dekat neraca timbangan, dacin timbangan, kalau boleh menolong umatnya, diizin oleh Allah dengan syarat Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi tak boleh bersyafaat.
Keizinannya ialah mesti ada iman. Kalau orang tu ada iman, Nabi boleh beri syafaat. Kalau imannya tak ada, Allah Ta'ala tak izin memberi syafaat. Oleh kerana itu, jaga iman ni sangat penting. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ishfa' buang hamzah, tak ada hamzah di atas alif. Alif kosong saja. Ishfa' li yaum al-qiyamah. Qala ana fa'il. Qala qultu ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Qala utlubni, tak ada hamzah di atas alif tu. Qala utlubni awwala ma tatlubuni. Yang itu, yang awwala tu ada hamzah di atas alif, itu salah hijrah tu. Utlubni tu tak ada hamzah di atas alif. Awal tu ada hamzah di atas alif. Ma tatlubni ala sirat. Qultu fa illam alqaka ala sirat. Qala fatlubni 'inda al-mizan. Qala fa illam alqaka 'inda al-mizan. Qala fatlubni 'inda al-hawd. Fa inni la ukhti'u hadhihi ath-thalatha mawatin. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berilah syafaat kepada saya pada hari kiamat, kata Anas. Anas ni ialah seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti beri syafaat pada saya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan melakukan itu. Anas bertanya, kata Rasulullah, aku akan buat itu. Anas tanya lagi, wahai Rasulullah, di manakah saya dapat mencari Rasulullah? Nak jumpa kat mana? Dari kiamat. Anas tanya. Dia bertanya ni dengan keimanan, dengan keyakinan, percaya adanya hari kiamat dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, carilah aku. Mula-mula cariku di atas sirat. Mula-mula di sirat, tempat titian yang wajib dilalui oleh manusia. Titian yang diletakkan di atas neraka. Aku bertanya lagi, jika aku tidak bertemu di sirat, kalau tak bertemu di situ, sabda Rasulullah SAW, carilah aku di sisi mizan, di sisi neraca timbangan, dekat dacing neraca timbangan, di situ. Aku bertanya lagi, jika aku tidak bertemu di sisi mizan, kalau di situ tak ada, sabda Rasulullah SAW, carilah aku di sisi haud, kolam, yang kolam Kausar. Aku ada di situ. Sesungguhnya aku tidak lari daripada tiga tempat ini. Aku mesti ada pada tiga tempat ini, kata Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW boleh memberi syafaat dengan izin Allah pada hari kiamat kepada umatnya. Hadis tersebut adalah benar seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Surah Luqman ayat 33. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka wajib kita beriman. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwa kepada Tuhan dengan rasa gerun dan takut, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya. Bapa tak boleh tolong anak, dan seorang anak tidak dapat menolong bapanya. Anak tak boleh tolong ayah dia sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu,
Dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Oleh kerana itu Tuhan kata, jaga-jaga dalam kehidupan dunia ni, jangan ditipu oleh syaitan sehingga kamu buat maksiat. Jaga-jaga, kalau buat maksiat bertaubat. Belum buat jangan buat, halang. Kalau buat bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana kamu akan bertemu dengan satu hari, hari kiamat. Di hari itu tak boleh tolong-menolong di antara satu sama lain. Walaupun hubungan di antara anak dengan ayah, ayah dengan anak. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, surah yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Surah Abasa ayat 34 hingga 37. Artinya pada hari, yakni hari kiamat, ketika manusia lari dari saudaranya, lari daripada adik-beradik dia sendiri, dari ibu dan bapanya, lari daripada ibu dan bapa dia kerana ketakutan tak kenal ibu dan bapa, dan dari isteri dan anaknya, isteri yang dikasihi, anak yang dikasihi, tak sanggup bertemu. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Masing-masing nak jaga diri masing-masing. Sehingga tak kenal antara suami isteri, anak dengan ibu bapa, adik-beradik dengan adik-beradik. Itu hari kiamat. Walaupun hari ini kita rasa tak boleh jadi, tapi hari kiamat berlaku kerana terlalu dahsyat huru-haranya. Menurut riwayat para ulama, apabila ditimbang amalan, tiba-tiba kurang satu amalan kebajikan sahaja bagi memerakkan timbangannya. Ada orang yang ditimbang amalannya, tiba-tiba kurang sikit saja. Sikit saja kurang. Nak tambah sikit macam mana? Allah berfirman kepada hamba itu, hai hambaku, carilah di padang mahsyar ini. Mudah-mudahan ada orang yang boleh memberi kepadamu satu kebajikan. Tuhan kata, mencari orang. Takut boleh tolongmu. Lalu orang itu bertemu saudaranya. Berjalan-jalan temu dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Wahai saudaraku, awaklah saudaraku, anak kepada ibuku dan ayahmu. Kita ni adik-beradik semua sepok. Sesungguhnya aku telah kurang satu kebajikan sahaja untuk memberatkan timbangan. Aku nak satu je kebajikan. Berilah kepadaku satu kebajikan sahaja supaya timbangan amal kebajikanku berat. Bolehlah tolong beri satu amal kebajikan kepada aku untuk nak timbang. Lalu saudaranya menjawab, sesungguhnya aku takut apa yang kamu takut kepadanya, maka aku tidak boleh memberi kepadamu, kata adik-beradik dia. Aku takut macam juga, tak boleh nak beri. Kemudian orang itu bertemu ibunya, bertemu dengan mak dia, ibu dia sendiri. Wahai ibu, engkaulah ibuku, manusia yang paling kasih kepadaku di dunia dahulu. Sesungguhnya aku berhajat kepada satu kebajikan sahaja untuk memberatkan timbangan amal kebajikan, supaya aku selamat. Berilah kepadaku satu kebajikan sahaja. Minta tolong mak dia. Saya ni anak mak, boleh tak tolong? Beri satu kebajikan. Ibunya menjawab, aku takut apa yang kamu takut. Aku tidak boleh memberikan kepadamu. Aku tak boleh nak beri, kata mak dia. Ibunya pergi meninggalkannya. Lalu ia bertemu ayahnya, bertemu dengan ayah pula. Lalu ia berkata, wahai ayah, engkaulah ayahku. Sesungguhnya aku berhajat kepada satu kebajikan sahaja supaya memberatkan timbangan amal kebajikanku agar aku selamat. Wahai ayah, boleh tak tolong beri satu kebajikan sahaja? Ayahnya menjawab, aku takut apa yang kamu takut. Aku tidak boleh memberinya kepadamu. Aku tak boleh beri, kata ayah. Kemudian ia bertemu isterinya, bertemu dengan isteri dia pula, dengan bini dia, isteri dia. Ia berkata, wahai isteriku, sesungguhnya aku telah menghabis umurku bersamamu.
Aku sanggup bersusah payah kerana-Mu. Aku kurang satu pahala kebajikan saja untuk memberatkan timbangan amal kebajikan supaya aku selamat. Adakah awak sudi memberi kepadaku satu pahala sahaja? Mitok bini dia. Isterinya menjawab, aku takut apa yang kamu takut. Aku tidak boleh memberi kepadamu. Aku tak boleh nak beri, kata isteri daripada dia. Kalau isteri, suami mitok dengan suami tak boleh beri. Kemudian ia bertemu dengan anak dia. Ia berkata, wahai anakku, awaklah anakku. Aku bersusah payah kerana kesenanganmu. Aku berpanah kerana merehatkanmu. Sesungguhnya aku telah kurang satu kebajikan supaya memberatkan timbangan amalku. Tidakkah awak sudi memberi kepadaku satu kebajikan? Mitok dengan anak dia. Boleh tak beri satu pahala untuk tambah timbangan? Anaknya menjawab, aku takut pada apa yang kamu takut. Tak boleh juga ayah, saya takut juga. Aku tidak boleh memberinya kepadamu. Lalu anaknya juga meninggalkannya. Anak dia tinggal dia. Kemudian orang itu kembali menghadap Tuhan. Akhirnya menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan balik. Nak bertemu tu berapa hari, berapa lama antara satu sama lain. Wallahu alam. Ceritanya pendek tapi berlakunya panjang. Bertemu dengan Tuhan dalam keadaan takut dan bimbang, di mana ia tidak dapat membawa satu kebajikan untuk memberat timbangannya. Tak ada orang yang boleh tolong dia pada hari kiamat. Di masa itu suami, isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik tak ditolong mereka. Ia berkata, ya Tuhanku, aku telah meminta dari saudaraku, ibuku, ayahku, isteriku dan anakku. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang dapat memberinya walaupun satu kebajikan kepadaku. Seorang tak tolong, wahai Tuhanku. Allah berfirman, aku lebih sayang kepadamu dari mereka. Wahai malaikat, ambillah ia dan bawakan dia ke syurga. Lalu Tuhan kata, aku boleh tolongmu. Di sini menunjukkan bahawa Allah lebih kasih pada kita daripada adik-beradik, anak isteri kita kepada kita sendiri. Tetapi kita je tak sayang pada Allah, tak kasih pada Allah. Ini kita kena sedar. Sehingga kita sanggup lawan Allah kerana kasih pada anak isteri, kasih pada adik-beradik, kasih pada kawan pun. Ikut kawan, lawan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala yang sayang pada kita. Berfikirlah wahai saudara muslim dan muslimah, betapa kecintaan kita, kasih kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah lebih daripada kasih kepada manusia seluruhnya, walaupun ayah dan ibu dan saudara mara. Kita kena kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada diri kita sendiri, adik-beradik kita, ibu bapa kita sendiri. Hendaklah dia sedari bahawa kasih pada keluarga itu adalah wajib. Kasih pada keluarga wajib. Haram kita memutuskan silaturahim, haram. Tetapi hendaklah dipahami bahawa tiada taat dalam perkara maksiat dan tiada yang lebih dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara maksiat, durhakakan Allah, kena tolak. Kena tolak isteri, suami, adik-beradik, ibu bapa yang menentang Allah Ta'ala. Kita kena utamakan Allah dan Rasulnya. Kan Allah dan Rasul saja yang boleh menyelamatkan kita pada hari kiamat. Orang lain tak boleh selamatkan kita pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Titian as-sirat. Wajib kita percaya kepada adanya sirat, iaitu titian yang terletak di atas neraka Jahannam. Bermula daripada sempadan mahsyar, tempat perhimpunan manusia, dan berakhir di suatu kawasan yang ada padanya tangga menuju ke syurga. Jaraknya terlalu jauh, ribuan tahun,
mengikut perhitungan hari dunia. Menurut Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, 15,000 tahun. Lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Setiap orang dari kalangan umat yang terdahulu dan umat yang terkemudian mestilah melaluinya menurut qada iman dan amal masing-masing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama, kemudian diikuti oleh umatnya, kemudian umat-umat yang lain. Di antara perkara yang termasuk di dalam beriman kepada hari akhirat ialah beriman atau percayanya adanya as-sirat, iaitulah titian yang diletakkan di atas neraka Jahanam, yang mesti dilalui oleh semua manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Titian yang ukurannya terlalu halus dan tajam, dibesarkan mengikut iman dan amalan masing-masing. Begitu juga kelajuan perjalanannya mengikut iman dan amalan masing-masing. Nabi dan umat masing-masing melalui as-sirat. Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang pertama melalui sirat. Mengapa dipilih yang pertama? Kerana kerasulannya untuk seluruh manusia. Perjuangannya lebih besar daripada umat nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain diutuskan kepada kaumnya dan bangsanya sahaja serta waktunya sahaja. Adapun Nabi Muhammad SAW menghadapi seluruh manusia di seluruh dunia sehingga hari kiamat. Perjuangannya lebih payah, lebih sukar daripada perjuangan nabi-nabi yang lain. Apalagi menghadapi zaman yang wafatnya Nabi SAW. Tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Yang ada ialah jamaah Islam, kumpulan Islam yang meneruskan perjuangan Nabi SAW mengikut landasan Quran, kitab Allah, kitab mukjizat, penutup kitab-kitab dan ajaran ataupun sunnah Nabi SAW yang mengajar bagaimana beramal dengan kitab itu. Sudah tentulah cabaran yang dihadapi oleh umat Muhammad SAW lebih besar daripada cabaran yang dihadapi oleh umat-umat Nabi yang lain. Nabi-Nabi zaman dahulu bila berlaku penyelewengan, diturunkan bala dan bencana dengan segera. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak diturunkan bencana besar macam taufan Nabi Nuh. Firaun ditenggelamkan di lautan. Allah menugaskan umatnya sendiri berjuang menghadapi kesusahan dan kepayahan, menentang musuh-musuh Allah dengan tenaga perjuangan jihad dan pengorbanannya sendiri. Maka di sinilah maka Allah akan memberi kelebihan kepada Muhammad SAW dan umatnya di hari kiamat. Dipilih menjadi umat yang pertama lalu di atas sirat dan umat yang pertama masuk syurga. Adanya sirat ini diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Perkara ini diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Surah Maryam
ayat 71 hingga 72. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripada kamu, sama ada yang beriman atau yang kafir, malaikat akan sampai kepadanya dengan melaluinya di atas sirat. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan melutut. Ini ialah dalil yang menunjukkan adanya sirat yang mesti dilalui oleh manusia. Ketahuilah, sesungguhnya bukanlah semua orang yang lalu di atas sirat itu terseksa dan merasa bahang panas api neraka, tetapi mereka berbeza-beza mengikut iman dan amal masing-masing. Dan orang yang lalu sekelip mata sahaja, ada orang yang lalu sekelip mata sahaja, ada yang seperti cahaya kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, dan ada yang seperti kuda yang berlari, dan ada yang berlari, dan ada yang berjalan kaki, dan ada yang merangkak, bahkan ada juga yang berjalan di atas mukanya. Sejauh mana istiqamah mereka dengan agama Islam di dunia ini, di mana perjalanannya di atas sirat itu mengikut sejauh mana istiqamah dia dengan Islam di atas dunia ini. Mereka yang istiqamah dengan Islam, istiqamah di atas sirat. Mereka yang dalam keadaan kelang kabut, istiqamahnya, maka kelang kabutlah di atas sirat. Begitulah perjalanannya di atas sirat. Perkara tersebut dijelaskan lagi oleh firman Allah Ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar fatatalaqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Suratul Anbiya ayat 101 hingga 103. Artinya, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang telah diingini oleh jiwa mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat dengan ucapan, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Firman Allah Ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Surah Al-Hadid ayat 12 hingga 15. Artinya, dan pada hari ketika kamu melihat orang mukmin, lelaki dan perempuan, disebut secara khusus
lelaki dan perempuan. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Cahaya iman dan amal yang saleh bergerak di hadapan dan sebelah kanan. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, yaitu kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan, disebut lelaki perempuan, orang-orang yang munafik lelaki dan perempuan yang berpura-pura dengan Islam, zahirnya orang Islam tapi hatinya tak percaya pada Islam, ragu pada Islam, ikut macam-macam, ikut orang kafir, bersekongkol dengan orang kafir, katanya Islam, di mana orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sama ada lelaki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kamu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada seksa. Orang-orang munafik memanggil mereka, memanggil orang yang beriman secara seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kan kita sama atas dunia dulu, tapi hatinya lain. Mereka menjawab, orang beriman menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Dan tunggu kehancuran kami, tunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datang ketetapan Allah, dan kami telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat yang berlindungmu, dan dialah sejahat tempat perlindungan. Ayat ini menyatakan bagaimana mereka di hari kiamat dan di atas sirat berjalan dengan cahaya masing-masing, walaupun duduk dekat, masing-masing dengan cahaya iman dan amal masing-masing. Apabila orang-orang munafik, sama ada lelaki dan perempuan, mendapati mereka tidak ada cahaya, lalu minta nak tumpang cahaya, minta orang yang beriman tolong nak tumpang cahaya kerana dia tak ada cahaya. Tunggu kami nak manfaatkan dengan cahaya kamu. Kalau di atas dunia kita boleh tumpang cahaya, lampu kereta padam boleh ikut belakang lampu kita padam mereka yang ada lampu di hadapan, boleh ikut. Kalau orang candak, lampu dia tak ada, boleh hepek dekat, dapat pek dua cahaya itu. Dia ingat boleh tumpang cahaya macam di atas dunia ini juga. Lalu orang-orang munafik, sama ada lelaki dan perempuan, berkata, tidakkah kita sama di atas dunia dulu? Kan aku pernah ikutmu ke masjid, sama-sama kita bergaul, tetapi Allah Ta'ala mengetahui hati-hati mereka. Allah Ta'ala mengetahui cara ikhlas mereka terhadap Islam. Allah mengetahui bagaimana mereka menunggu-nunggu kehancuran orang Islam. Mereka nak mencari kesempatan. Kalau Islam menang, mereka kata Islam. Kalau Islam kalah, mereka melarikan diri. Ini sifat orang-orang munafik. Maka sifat mereka ini didedahkan pada hari akhirat kelak, ketika di mahsyar dan berlaku di atas sirat, apabila mereka dapati mereka tidak ada cahaya. Mereka nak tumpang rakan-rakan mereka di atas dunia, yang mereka dekati atas dunia dulu. Boleh tak nak tumpang cahaya? Lalu dikatakan tak boleh tumpang. Celakalah kamu, kerana kamu pilih tak betul di atas dunia. Kamu tak percaya pada Islam,
kamu ragu-ragu terhadap Islam. Kamu ditipu oleh cita-cita angan-angan di atas dunia. Tak percaya pada pahala. Tak percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya. Dan Allah Taala jadikan banyak perkara-perkara Islam ini janji-janji yang gaib. Janji-janji yang tidak diduga oleh manusia. Sama ada janji kemenangan dunia ataupun kemenangan di hari akhirat. Kemenangan di dunia berlaku apabila kumpulan Islam ditekan, ditindas. Tak nampak jalan lagi untuk menang. Tetapi mereka yakin dengan Islam. Setelah yakin dengan Islam, percaya kepada Allah, rapat di dinding, tak boleh nak tembus lagi. Tidak ada harapan. Di masa itulah datangnya pertolongan Allah yang memberi kemenangan kepada Islam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam yang berjuang selama 950 tahun, tidak ada harapan untuk Nuh menang. Pengikut-pengikutnya tak sampai 100 orang. Ada riwayat kata 20 orang. Ada riwayat kata 80 orang. 950 tahun. Sekadar itu pengikut-pengikut. Sedangkan beribu-ribu manusia menentang di kelilingnya. Orang menyangka Nuh mustahil mendapat kemenangan. Bila tiba masanya, datang pertolongan Allah. Musuh yang menentang Islam dihapuskan. Nuh dengan sahabat-sahabatnya mendapat kemenangan yang dijanjikan di dunia. Inilah kemenangan dunia. Orang melihat seolah-olah mustahil. Begitulah Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel menghadapi Fir'aun dengan kekayaan harta dan ramai bala tentera. Tidak ada harapan untuk Musa mendapat kemenangan. Tetapi Musa percaya pada janji Allah. Sehingga pengikut-pengikutnya yang diajak berhijrah meninggalkan Mesir. Menuju ke Palestin. Sampai di tengah jalan, rapat di Laut Merah. Tak ada tempat lagi nak berenang, jambatan tidak ada. Di masa itu mereka melihat debu-debu yang menjulang ke langit, menandakan ramainya bala tentera Fir'aun yang memburu mereka. Lalu Bani Israel berkata, inna ala mudrakun, kita akan dapat dibunuh. Habislah kita wahai Musa. Pandai-pandai sangat mengajak lari berhijrah. Sekarang laut di hadapan, tak boleh nak pergi lagi. Di mana? Musa dengan tegas berkata, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali mereka tidak boleh membinasakan kita. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama dengan aku Tuhan aku, sayahdin, Tuhan akan memberi petunjuk. Tuhan beri petunjuk, akan tiba masanya. Lalu Allah mewahyukan Musa, memukul tongkatnya ke laut, dan berlakulah mukjizat di luar daripada akal manusia, dan berlakunya kemenangan Islam. Berlaku kemenangan Islam. Bila Nabi Musa alaihi salam berjalan di Sinai, pada pasir Sinai, Allah Ta'ala suruh pergi ke Palestin berjihad. Allah Ta'ala suruh Bani Israel berjihad ikut Nabi Musa. Tiba-tiba kaum dia takut nak pergi. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak mau pergi. Pergilah mu dengan adik-beradik mu Harun. Kami tak bersedia. Lalu pengikut-pengikut yang setia merayu kepada Bani Israel, ikut Rasul ini, kita akan menang. Mereka tak percaya, kerana yang menunggu mereka di Palestin kaum Jabbarin, kaum yang terkenal dengan besar tubuhnya dan garah perkasa. Pada zahirnya ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Bila Bani Israel tak sanggup ikut, lalu Allah Ta'ala menyesatkan mereka selama 40 tahun. 40 tahun berpusing tempat tula di Sinai, sehingga Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat.
Nabi Musa dan Harun tidak sempat melihat kemenangan. Lalu Allah Ta'ala utuskan Yusha bin Nun menjadi Rasul, sahabat Nabi Musa. Setelah 40 tahun generasi dengan Nabi Musa mati. Mereka yang dilahirkan pada masa Nabi Musa meninggal dunia 40 tahun umurnya. Puak-puak yang penakut, yang pengecut, yang tua-tua, dalam istilah hari ini saluran satu lah. Ni yang tua-tua ni tak yakin, maka lahir generasi baru yang muda-muda yang sanggup bersama dengan Islam. Dalam begitu pun Yusha berkata, mari kita masuk ke Palestin dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh mengikut aku orang yang baru kahwin, yang teringat pada isteri yang baru kahwin. Tidak boleh mengikut aku orang yang rumahnya belum siap. Tidak boleh mengikut aku orang yang lembu, kambing, untanya bunting. Tunggu binatang nak beranak, hatinya bercapur-capur, sayang nak tinggal binatang yang nak melahirkan bunting. Sayang nak tinggal harta. Yang mengikut aku mereka yang putus hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pergi sampai di Palestin. Mereka berperang dengan kaum Jabarin. Kaum Jabarin masa itu tak ada lampu, tak ada spotlight. Siang sudah berakhir. Lalu Yusha berdoa kepada Allah dan berkata kepada matahari, innana ma'murun wa innaki ma'murah. Kamu diperintah oleh Tuhan, wahai matahari. Aku juga diperintah oleh Tuhan dengan pengikut-pengikutku. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah malam. Lalu ditangguhkan sehingga mereka mencapai kemenangan, mengalahkan kaum Jabarin. Setelah dikalahkan kaum Jabarin, syariat umat Nabi zaman dahulu diharamkan ghanimah. Harta benda musuh tidak boleh digunakan, tak boleh diambil. Harta benda musuh yang kalah di medan perang tak boleh dibahagi. Hendaklah diambil, dikumpulkan di tengah padang. Allah menurunkan matahari, menurunkan api untuk membakarnya. Api dari langit menandakan penerimaan Allah. Bila diperintah turun kumpul harta rampasan, tiba-tiba api yang turun tidak membakar rampasan itu. Lalu Nabi mereka Yusha bin Nun berkata, ada kalangan kamu yang khianat, yang menyembunyikan harta rampasan. Lalu berjabat salam, bai'ah, berjabat salam dengan ketua-ketua pasukan masing-masing. Di mana ketua pasukan yang anak buahnya khianat melekat tangan pada Yusha, tak boleh nak lepas. Allah Ta'ala jadikan begitu perkara luar biasa. Lalu mereka mengaku dalam anak buah mereka ada yang khianat. Lalu dikumpulkan emas sebesar kepala lembu. Emas sebesar kepala lembu yang disembunyikan oleh mereka. Lalu diletakkan pada harta rampasan. Maka api memakan emas itu, memakan semua harta rampasan. Ini umat zaman dulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun umat Muhammad SAW dibenarkan ghanimah, dibahagi 5, 4/5 untuk mereka, 4/5 harta yang boleh dialih dibahagikan di kalangan bala tentera. 1/5 diserah kepada pemerintah untuk membahagikan kepada mereka yang fakir, miskin, mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan di kalangan umat Islam. Itu harta yang boleh alih. Harta yang tak boleh alih tidak ada nas. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, jatuh 2 kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Tiba-tiba Salmanul Farisi, beberapa orang sahabat, mahu membagikan harta-harta yang banyak di kalangan bala tentera yang terlibat. Umar tidak membenarkan. Tak membenarkan dibahagikan. Harta yang tak boleh dialih adalah bagi umat Islam seluruhnya, bagi rakyat seluruhnya yang Islam dan bukan Islam. Dibahagikan
untuk jaminan kehidupan mereka. Maka harta yang kaya ini menjadi peruntukan gaji kepada petugas-petugas negara Islam, dan bayaran secara hidup kepada mereka yang tua, yang lemah, sama ada orang Islam dan orang bukan Islam. Ini ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini adalah ujian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak puas hati, maka Sayyidina Umar menengking mereka, menyatakan Allah Ta'ala mencabar keikhlasan mereka sejak zaman awal Islam. Itu oleh kerana banyak ujian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan umat Muhammad umat yang pertama lalu di atas sirat. Ayat tersebut yang dibaca di atas menceritakan tentang kedudukan orang-orang yang beriman sebenar-benar beriman dan orang-orang munafik pada hari kiamat. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menurut qada cahaya yang diberi oleh Allah, mereka meniti di atas sirat, dan orang yang cahayanya seperti, ada orang yang cahayanya seperti bukit, dan ada orang yang cahayanya seperti pokok kurma, dan ada orang cahayanya seperti seorang yang berdiri. Dan sekurang-kurang cahaya yang paling lemah iman ialah orang yang ada cahaya pada jari telunjuknya, sekali bernyala sekali padam. Ada orang yang paling kurang cahayanya, yang beriman, iman yang halus yang ada dalam diri dia. Kalau lapu-lapu berdemah, sekali nyala sekali dok, sekali nyala sekali dok, menyebabkan dia merangkak-rangkak di atas neraka. Akhirnya disampaikan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Berkata Ad-Dhahhak, apabila sampai di sirat, cahaya orang-orang munafik menjadi padam. Mengikut Ad-Dhahhak, cahaya yang ditunjuk-tunjuk di atas dunia oleh orang yang munafik ini, bila sampai dekat sirat, padam cahayanya, tak ada lagi. Hanya yang beriman saja ada cahaya. Itulah di antara perkara-perkara ghaib, janji yang disebut dalam Quran dan hadis, yang wajib kita beriman dan percaya. Wallahu a'lam.